سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Semati muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran. Terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan pada kita semua nikmat dan yang telah banyak memberikan kita karunia yang besar. Dan kadang-kadang syukur-syukur ni benda yang perlu kita sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan yang perlu kita nyatakan supaya datang perasaan syukur. Supaya datang perasaan rasa terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bila syukur tu datang, bila terima kasih itu datang, maka ia akan membawa kepada ketaatan dan membawa kita menjadi hamba yang taat. Bahawa menjadi kita pada hamba yang benar-benar mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat jasa mak kita, bila ingat jasa ayah kita, maka waktu tu mari satu perasaan azam ataupun semangat untuk jadi anak yang baik. Untuk jadi anak yang mengenang jasa. Untuk jadi anak yang membalas budi. Dan ini nak bagi mudah faham. Begitu juga kita, bila kita ingat nikmat Allah Ta'ala yang begitu banyak yang dikaruniakan pada kita, yang dikurniakan pada ahli keluarga sekeliling kita, maka mudah-mudahan ia akan membawa kita menjadi hamba yang taat, hamba yang benar-benar hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hari ini kita masuk satu bab yang baru, iaitu bab siksa kubur dan juga dahsyatnya. Hari ini kita nak tengok tajuk tentang siksa kubur dan juga betapa dahsyatnya kubur tersebut. Bila kita tahu dahsyat kubur, maka kita berasa dunia ni tak ada apa. Gitu. Kita bila nampak sesuatu yang kita reti menilai ataupun merasakan sesuatu yang lebih susah. Lepas tu Islam ajar kita, Nabi ajar kita untuk tengok orang yang di bawah kita. Untuk tengok orang yang lebih susah daripada kita. Untuk tengok orang yang lebih miskin daripada kita. Untuk tengok orang yang lebih menderita daripada kita. Supaya kita berasa bahawa ujian Allah Ta'ala pada kita ini masih lagi ringan. Jangan tengok orang yang lebih daripada kita. Bila tengok orang yang lebih, maka kita akan berasa bahawa kita ni orang yang kurang. Kan? Begitu. Jadi samalah, kita nak belajar seksa kubur dan juga dahsyatnya, nak kenal apa itu seksa kubur dan juga kedahsyatan kubur itu, kan? Selain daripada isti'dad lil maut, selain daripada tujuannya adalah untuk kita buat persiapan, untuk kita membuat satu persiapan menghadapi kubur tersebut, tapi dia juga sebagai satu renungan bahawa susah dunia ni hanya sementara. Payah dunia ni hanya sementara. Jadi jangan gadaikan akhirat untuk keseronokan dan kesedapan dunia yang sebentar, yang sangat sekejap. Jangan tuan-tuan, ya. Kita hidup baki di atas muka dunia ni berapa tahun lagi? Katalah ada 20 tahun. Ada 20 tahun. Kalau ada 20 tahun. Dah hidup di akhirat selama-lamanya. Gitu. Dunia ni sangat sementara. Tuan-tuan yang dirahmati. Benda ni kita kena ulang sebab kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita terlupa. Orang biasa boleh terlupa, pemimpin boleh terlupa, pendakwah boleh terlupa, orang yang terlibat dengan gerakan Islam boleh terlupa, orang ahli politik boleh terlupa. Jangan terlupalah benda begini. Benda yang sekejap, benda yang sementara. Jangan kita nak ambil yang sekejap sementara itu dengan menggadaikan sesuatu yang selama-lamanya. Baik.
Imam Abu Hasan Al-Qadi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menghantar jenazah seorang sahabat Ansar. Satu hari Nabi SAW hantar jenazah. Jenazah ni pula jenazah sahabat Ansar. Maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan ke dalam lahat, sampai saja di kubur, kata Imam Abu Lais, Nabi SAW sebelum masuk ke dalam liang lahat, maka Nabi SAW duduk dan kami duduk di sekitarnya. Nabi pun duduk sekejap, letak dulu jenazah tu kat tepi, tak bawa masuk terus. Tak bawa masuk lagi, letak dulu jenazah tu. Nabi SAW pun duduk dan kami semua duduk di sekitarnya. Dia menundukkan kepala, bagaikan ada burung di atas kepala kami. Diamnya Nabi seperti seolah-olah ada burung atas kepala. Maknanya tak bergerak. Nabi diam, para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in pun turut diam. Sedangkan Nabi SAW pada masa yang sama mengorek-ngorek dengan dahan yang di tangannya. Nabi kuis. Nabi dalam keadaan diam tu, Nabi ambil satu ranting, Nabi duk kuis-kuis tanah. Seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Seolah-olah sedang membayangkan sesuatu. Seolah-olah sedang merenungi sesuatu. Ini Nabi ni, Rasul. Nabi SAW yang dosanya yang dahulu, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang diampunkan, dosa dahulu dan dosa yang akan datang. Maknanya dosa tak buat lagi pun Allah ampun dah. Allah Ta'ala boleh bagi pada Nabi Muhammad sebab Allah tahu Nabi Muhammad adalah orang yang layak untuk mendapat nikmat tersebut. Kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita nak sesuatu, kita ingin sesuatu, tapi di sisi Allah kita ni tak layak untuk dapat nikmat tersebut, Allah tak bagi. Gitu. Kadang-kadang kita tengok orang dapat satu nikmat, kita teringin. Kamu dah teringin umpamanya, tapi kita kena ingat Allah Ta'ala tak bagi kerana Allah Ta'ala tahu aku tak mampu untuk memiliki nikmat tersebut. Habis cerita. Sebab kalau kita mampu, kita minta dengan Allah Ta'ala, kita tawakal dengan Allah Ta'ala, kita ikhtiar, mesti Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau tak mampu, Allah Ta'ala tak bagi. Kalau kita diberi nikmat macam Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, agak-agak macam mana tuan-tuan? Dosa yang tak buat lagi Allah ampunkan. Memang ahli dosa dah kita. Seronok lah gitu. Dosa semua Allah Ta'ala ampun, buat dosa. Tapi pasal Nabi SAW, liyakuna abdan syakura. Dia menjadi hamba yang bersyukur. Maka dia tidak mengambil kesempatan di atas nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Begitu. Jadi Nabi pun duduk diam gitu, lalu Nabi pun kata, ista'izu min azabillah, ista'izu billahi min azabil qabr, ista'izu billahi min azabil qabr, ista'izu billahi min azabil qabri marrataini aw thalathan. Nabi duk ulang, sambil Nabi duk kuih-kuih tanah tu, Nabi duk senyap gitu. Tiba-tiba Nabi SAW angkat kepala sambil Nabi SAW bersabda, ista'izu billahi min azabil qabr. Berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Marrataini aw thalathan. Perawi yang meriwayatkan hadis ni kata, aku tak ingat Nabi duk ulang tu adalah dalam 2-3 kali Nabi kata ista'izu billahi min azabil qabr, ista'izu billahi min azabil qabr. Minta lindunglah Allah daripada azab kubur. Minta lindunglah Allah daripada azab kubur. Nabi SAW cakap tu, mayat tak masuk lagi dalam. Ini yang best ni tuan-tuan. Baru minggu lepas hari
Hari apa saya tak ingat. Minggu lepas ada hari Jumaat minggu baru ni, Jumaat minggu lepas ada jiran meninggal. Jadi sebagai jiran saya bawa sampai ke perkuburan. Sampai dekat kubur tu depa minta, ahli keluarga minta tolong bacakan talqin. Jadi kita pun baca talqin. Mula-mula kita baca talqin untuk si mati. Lepas tu kita baca talqin pula untuk yang hidup. Gitu. Dan talqin untuk si mati dengan yang habis untuk mati, ni hak hidup ni. Tuan-tuan, depan mata kita jiran kita pergi. Depan mata kita tadi kita nampak jiran kita masuk kubur keseorangan. Depan mata kita nampak kawan sepejabat kita masuk kubur keseorangan. Depan mata kita nampak ayah kita masuk kubur keseorangan. Depan mata kita nampak saudara mara kita masuk kubur. Mari ni ramai kawan pejabat mari, jiran mari. Kadang-kadang kita tengok tu tanpa penghayatan. Lepas tu kita nak kata tadi depan mata nampak masuk kubur seorang-seorang dia. Tinggal segala kekayaan, tinggalkan segala kereta hak elok, tinggalkan segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Yang dibawa lelaki 3 helai kain kapan, yang perempuan 5 helai kain kapan. Yang lain satu benda abuk tak ada bawa. Jam tangan pun tak ada pakai, tak bawa apa. Satu apa pun tak ada bawa. Semua tinggal. Yang betul-betul dia bawa jumpa dengan Allah Ta'ala, itulah dia. 3 helai kegagapan tu pun akan ruput. Tubuh badan hak cantik pun semua akan ruput. Habis apa yang dia bawa? Hanya amalan yang dibawa. Itu saja kita sebut waktu tu kan. Nak suruh orang yang hadir tu ada dapat manfaat. Sebab Nabi buat. Tapi Nabi lagi best. Nabi sebelum mayat ada atas. Sebenarnya mayat ni tuan-tuan, yang sunnahnya kita bawa tu dalam keadaan nampak mayat tu. Kita hari ni dengan penutup, lepas tu dengan kain lagi. Ada satu tempat tu disebabkan kain pembalut tak ada, tak jadi angkat. Nak tunggu juga kain yang Allahumma firlahu warhamhu tu, yang hak kain dengan khat tu. Nak tunggu hak mana kain tu? Allah tertinggal kat surau, pergi cari surau gigi dia. Pergi. Budak tu pergilah ke surau cari, tak jumpa. Mana ni telefon ni duk mana ni? Sudah dia kata, kena tunggu sekejap. Nak tunggu juga. Sedangkan yang afdalnya angkat yang afdal lah. Tapi kita hari ni memuliakan jenazah dengan tutup apa semua tu sekali. Tapi sampai orang pun jadi tak faham, seolah-olah benda tu jadi wajib. Sebenarnya bawa jenazah ni hak elok ni bawa macam tu lah. Usung supaya orang semua nampak. Kalau tempat hak elok sikit dia bawa, dia usung tu dia buat bekas keranda yang nampak, yang boleh nampak dalam kan. Sebenarnya kita, sebab tu tujuan kita tengok ni mayat ni tadi, pagi tadi boleh berjalan lagi, pagi tadi boleh makan sedap lagi, petang tak ada dah. Pagi tadi mengeteh lagi, petang tak ada dah, malam tak ada dah, pagi esok tak ada dah. Supaya orang, hari ni orang tak nampak. Orang tahulah dalam ada mayat tapi tak berapa, begitu. Jadi Nabi letak dulu mayat di situ. Nabi sudah bagi satu tazkirah. Nabi sudah bagi satu motivasi. Sebenarnya ini motivasi ini. Nabi kata ista'izu billahi min azabil qabr. Minta lindunglah Allah daripada siksa kubur. Lalu bersabda Nabi SAW, "Tsumma qala, innal 'abdal mu'mina idza kana fi iqbalin min al-akhirah wa inqita'in min ad-dunya nazalat ilaihi malaikatun bayyidun." Nabi kata hamba-hamba yang mukmin idza kana fi iqbalin min al-akhirah, waktu dia dalam proses baina-baina, pertengahan.
iqbalin minal akhirah, waktu dia nak terima alam akhirat, wan qita'in minad dunya, waktu dia nak berpisah dengan alam dunia, maknanya sakaratul maut, maknanya duduk dalam nazak, kan, fi naz'in, dalam keadaan sedang nazak ni, iqbalin minal akhirah, dia nak terima alam akhirat, perpindahan, proses perpindahan ni, wan qita'in minad dunya, dan nak berpisah dengan dunia. Waktu tu Nabi kata, nazalat ilaihi malaikatun bayyidun, dia akan didatangi oleh satu malaikat serba putih. Kalau dia mukmin, innal abdal mukmin, ni cerita orang mukmin. Kan, waktu tengah sakaratul maut tu dia akan nampak. Waktu tu dia belum mati lagi, tengah-tengah nak pergi akhirat ni. Malaikat baru sampai nak cabut nyawa ni. Waktu tu dia dah tak kenal orang waktu tu. Kan? Dia dah tak kenal orang, dah tak kenal, dia dah tak ingat, dia dah tak tahu apa dah, kan? Waktu tu yang dia boleh nampak benda yang macam-macam. Dia boleh nampak benda yang, kan, begitu. Ada satu hamba Allah dekat tempat saya di Johor, nak mati, dia ni bendahari masjid. Jadi umur 80 lebih, dekat 87, 89 macam tu lah. Dia bayi tun mahdi, umur sangat lanjut, tapi dia ni ahli masjid. Cuma umur-umur dekat-dekat nak meninggal tu je, yang dia dah tak larat, yang ditompang orang tuan-tuan. Bukan kata tak beri, tompang orang. Allah Rabbi. Hari Jumaat baru ni, Jumaat malam, saya pergi ceramah di belah-belah Jalan Kelang Lama, dekat Taman Seri Manja. Ada satu surau nama surau Al-Islah. Nah, saya ngajar situ. Lepas-lepas mengajar tu, saya jumpa dengan satu orang abang tu. Dia ni mata tak nampak, mata buta. Nama dia Abang Muhammad, kita panggil dia Abang Mat lah. Nah, lepas-lepas semayang isyak apa semua, semayang sunat apa semua, saya duduk dengan dia berdua. Dia mata tak nampak, duduk berdua dengan dia, sembang ada beberapa perkara isu negara. Kan, isu kenegaraan. Kan, rasa-rasa macam tahu dah bincang pasal apa. Nah, jadi sembang cerita, lepas tu dah habis tu, nak balik. Dia pula pergi tutup lampu. Dia mata buta. Lepas tu dia pergi kat Swiss. Saya kata, abang tunjuk kat saya. Dia kata tak apa. Dia pun pergi tutup apa. Saya pun bantu apa lebih kurang. Bawa dia balik. Keluar daripada surau tu. Saya tinggal berdua dengan dia. Kan? Dia seluk kunci, buka mangga pintu, tutup. Saya kata dia siapa yang celik, siapa yang buta ni. Kan? Saya nak buat dia tak bagi. Tak apa Ustaz. Tak apa, dia pun pergi mangga tu, pergi solek tu, buka tutup mangga. Lepas tu biasa hantar abang balik lah. Dia kata tak payah Ustaz. Ustaz memang saya nak pergi ke Keramat waktu tu. Ustaz pergi Ustaz ada urusan. Tak boleh bang, saya kata takkan saya nak tinggalkan dia. Saya pun usung dia, bawa pimpin dia. Pimpin dia apa semua. Kan? Waktu nak keluar pergi kat kereta tu lah tuan-tuan, lalu selalu satu jambatan longkang besar. Daripada surau tu nak pergi ke kereta saya tu, dia ada satu lalu longkang besar. Orang panggil longkang kan. Longkang besar tu ada jambatan lalu atas jambatan. Waktu itulah dia cerita kat saya pernah jatuh Ustaz dalam longkang ni 2 kali. Allahu Rabbi. Pernah jatuh dalam longkang ni 2 kali sebab nak pergi sembahyang Jumaat. Dalam tu longkang besar macam kita nak kata macam sungai kecil tu. Siap ada jambatan, jatuh dalam tu 2 kali. Bukan pasal nak pergi kerja, bukan pasal nak berniaga, bukan pasal nak pergi ngeteh, pasal nak sembahyang. Buta. Tuan-tuan nak kata apa orang macam ni? Kalau saya kata dia wali dah. 2 kali jatuh tak serik. Kita jatuh kali serik dah. Serik dah tak pergi dah. Pergi sembahyang. Allah, saya kata abang jatuh dalam ni, mak jatuh. Habis tu jadi macam mana? Sikit je Ustaz, terselius sikit. Saya rasa kalau kita jatuh dalam tu memang patah tau. Saya kata memang patah ni. Kalau ikut logik akal ni, jatuh dalam tu patah.
dalam. Tapi dia kata terseliuh sikit. Allah Ta'ala punya kuasa. Kan? Tapi ni kata tuan-tuan, hamba Allah ni, hamba mak ni, dia dah di antara orang yang uruskan kuliah. Kan? Kuliah, dia kerja di RTM. Dia kerja di RTM. RTM ni dialah yang tukar panggil ustaz. Orang celik minta tolong orang buta. Mama, siapa ni boleh ganti? Dia hari dia telefon. Hari tanya saya, dia pun WhatsApp, SMS. Yang lupa kuliah ustaz hari ni. Ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan lah. Betapa orang macam ni tuan-tuan, Allah bagi kemuliaan pada. Kenapa dia boleh dapat macam tu tuan-tuan? Sebab dia rasa manis. Macam Ibrahim Adham jatuh tangga, dia ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, seronok dia jatuh tangga. Bila orang tanya dia kenapa, tak sakit ke? Dia kata sebab jatuh tangga ini sakit, tapi Allah hapus dosa aku. Dia nampak kat situ. Ini Ibrahim Adham. Siapa lagi? Rabi'atul Adawiyah. Ada riwayat kata dia jatuh tangga, semua anak jari kaki ni patah. Tinggal beberapa anak jari je. Ada 2-3 anak jari. Dan menangis. Apa nama? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah menangis. Orang pergi jumpa dia. Kata wali. Baru jatuh patah sikit nangis. Orang cakap kat dia. Apa jawab Rabi'atul Adawiyah? Aku menangis bukan masa hak sakit. Kenapa hak lagi 3 tu tak patah sekali? Kenapa hak 3 tu tak patah? Kenapa yang patah tu 7 jari? Hak 3 apa tak patah? Kalau boleh patahlah sekali, Allah hapuskan dosaku. Allah ampunkan dosaku. Tak boleh fikir tuan-tuan. Benda ni kita orang biasa, orang awam tak akan mampu mikir. Lepas tu dalam banyak hal, kita dengan para alim ulama, tutup guru jangan lawan. Pasal kita orang-orang cerdik macam mana, pandai macam mana, kadang-kadang kita tak fikir apa yang hak tok guru tu fikir. Panduan mereka tu bukan biasa-biasa. Panduan mereka bukan sekadar ilmu dunia. Panduan mereka daripada Allah. Panduan mereka ni dengan istikharah. Kita tak kata orang lain tak istikharah. Tapi tak istikharah mana kita tengok kelang kabut habis. Nak kata istikharah macam mana? Nampak tu kelang kabut. Hukum hakam pun kadang-kadang tak terjaga. Nak istikharah mana? Tak apalah kita kata sangka baik. Tapi para alim ulama tu guru tu, kelebihan mereka tu, mereka bukan sekadar dengan ilmu yang dia ada, tetapi rapatnya mereka dengan Allah. Dah. Pasal kita tak tengok benda-benda macam tu. Kita tak nak tengok, tak nak ambil pelajaran daripada kisah-kisah macam tu. Atau kita tengok orang biasa berasa macam sama macam kita. Kita ada ilmu sikit berasa macam orang tu sama je macam aku. Kita tak tahu betul sama ilmu, tetapi rapat dia dengan Allah Ta'ala dengan aku, sedar diri lah. Tok guru tu nak buat apa semua istikharah tuan-tuan. Kita lah bila istikharah. Kita ni. Hak kita hak nampak profesional sangat ni Syahlan dahsyat ni TTDI. Cik. Dengar cerita ramai. Hak kita hebat sangat. Bila lah kita istikharah. Silap-silap waktu nak menikah dulu. Antara nak pilih Fatimah dengan Aminah. Itulah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah tengok tok guru lah. Kita tengok orang soleh macam tadi tu. 2 kali jatuh. Bukan jatuh longkang macam jatuh longkang depan tu. Jatuh longkang besar, jatuh berebak gitu. Lepas tu saya tanya dia, abang bin siapa tolong? Tak, saya panjat sendiri. Mana ada orang subuh-subuh. Tak apalah kalau sekali, 2 kali. Saya tanya 2 kali itu pergi ke balik? 2 nak pergi. 2 waktu nak pergi semayang. Subhanallah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, dia dapat jadi macam tu. Jadi Nabi SAW kata balik pada hadis tadi, orang yang mukmin ni tadi, dia nampak malaikat serba putih. Baydun wujuhuhum kasyams. Wajah dia ni bercahaya macam matahari. Silau.
Tuan-tuan, sampai masa kalau kita ni orang beriman, kita akan jumpa benda-benda macam ni, tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Sampai masa kita akan nampak ni dulu ni aku kata ni wajah ni terang, kita nak tengok ni macam tak boleh tengok, bercahaya, wujuhuhum kasyams. Wajah mereka tu terang cahaya macam matahari. Matahari kan? Boleh jadi matahari ni dia ada dua. Satu, waktu matahari sedang memancar, maka kita pun tak boleh nak tengok. Ada kadang-kadang matahari yang bulat, warna oranye kemerahan tu, waktu tu kita boleh tengok bercahaya. Kan? Wa ma'ahum kafanum minal jannah. Waktu tu kata Nabi SAW, mereka ni bersama dengan mereka ni ada kain kapan daripada syurga. Kafanum minal jannah, bawa mereka nampak bawa daripada kain daripada syurga. Wa hunutun min hunutil jannah, mereka bawa pewangi. Kan, kalau kita macam kapur baru apa, daripada hunut min hunutil jannah, bawa minyak wangi daripada syurga. Fayajlisuna maddal basar, maka dia pun duduk. Bila dia duduk tu, kan, maddal basar, nampak orang hak beriman ni nampak seluas, nampak luah. Maknanya tak nampak benda lain, cuma nampak malaikat tu sahaja. Dah tak, tu yang saya kata tadi, dah tak nampak dah rumah dia, dah tak nampak dah apa nama keluarga dia. Saya nak cerita hak yang Pak Haji tadi tu, yang meninggal tadi, umur 80 lebih, masih pergi semayang lagi, masih boleh bawa kereta lagi, sehingga umur nak ujung-ujung je dia tumpah orang. Jadi bila dia nak mati, tuan-tuan, nak mati ni, dia panggil anak dia. Hari yang dia nak meninggal tu, dia kata, panggil anak dia, nak tolong ambilkan ayah punya kopiah. So ambil kopiah ayah dia. Ayah dia, anak dia tak cakap ambil, tak cakap banyak, ambil kopiah. Tapi dia rasa pelik lah, dia pun tanya ayah dia, kenapa ambil kopiah ni ayah? Kan? Ayah dia kata, yang nak meninggal ni kata, nanti sekejap lagi ada rombongan masjid nak mari. Dia kata sekejap lagi ada rombongan. Anak dia fikir bila masa pula orang masjid kata nak mari. Kan, sekejap lagi dia kata ada rombongan masjid nak mari. Jadi satu question mark, ada satu persoalan. Adakah hak yang dia kata tu dia sudah dapat rasakan ada satu kumpulan orang berjubah, malaikat nak mari, jadi nampak macam orang masjid, berasa macam orang masjid. Mana? Orang masjid mesti berjubah lah. Takkan orang masjid mari pakai seluar jin. Orang tak kata orang masjid mari pakai mana Tok Imam, Tok Bilal berjubah putih apa semua. Dia berkata begitu. Wallahu ta'ala alam lah. Saya anggap saja. Betul tak betul kita tak tahu. Tapi tak lama kemudian dia meninggal. Jadi ni kata di antara orang-orang yang mungkin dia dah dapat benda ni. Fayajlisuna maddal basar, dia nampak luas seluah-luahnya. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'sih. Malaikat maut tu pun duduk di bahagian kepala dia. Fayaqul, maka malaikat maut pun akan berkata, nak kata Nabi SAW, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwanih. Malaikat pun akan suruh, ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang. Apa maksud jiwa tenang? Jiwa tenang ni hanya akan diperolehi oleh orang yang rasa Allah itu ada. Bukan tahu Allah itu ada. Dia lain antara tahu dengan rasa. Tuan-tuan tahu durian musangking tu sedap. Tahu. Tapi tuan-tuan tak rasa pasal tak beli dan tak makan. Dan tu kepanggil tahu, beza tahu dengan rasa. Beza tahu dengan yakin. Tahu dengan yakin ni macam sniper. Tuan-tuan pergi jumpa seorang penembak tepat. Kan? Dia buat pertunjukan. Dia ni memang penembak tepat yang hebat. Ada dia punya sijil, ada dia punya sejarah, berapa kali dah dia tembak, dia ni dapat anugerah di dunia.
Dia ni memang penembak tepat. Tuan-tuan dah tengok dah semua track record dia. Maka sekarang tuan-tuan di-offer oleh penembak tepat tu. Cik, nak tak? Cik duduk kat situ, letak apple atas kepala. Saya nak tembak apple tersebut menggunakan pistol yang dalamnya ada peluru hidup. Agak-agak tuan-tuan pergi tak? Tadi kan dah tengok track record. Anda tengok dah sijil, gambar dia, kejayaan yang dia dapat. Nah, semalam pun orang semua tembak, semua kena apple. Ni hari ni nak bagi peluang kepada AJK TTDI. Nah, merasakan bagaimana hebatnya sniper ini. Nah, tak pergi dah tuan-tuan. Tak pergi dah. Tobat laun tak pergi. Walaupun kita tahu, itu kita tahu, tapi kita tak yakin. Ramai orang tahu Allah Ta'ala itu maha besar. Orang tahu Allah itu pemberi rezeki, tapi dia tidak yakin dengan Allah Ta'ala. Itu beza tahu dengan yakin tadi. Hak macam tadi. Kita tadi tahu dia adalah penembak tepat yang hebat, tapi kita tak yakin. Maka sebab itu kita pun tak akan pergi untuk meletak apple atas kepala. Kita duk fikir sehari nanti tak pasal. Toh macam mana dia terbersin ke apa ke. Kan? Anak mari pula. Acum. Anak time tu lah dia nak tembak. Kena pula kepala aku. Tak pasal. Kan? Banyaklah pemikiran-pemikiran begitu mari kat kepala kita. Kan? Jadi Nabi SAW kata, itu orang mutmainnah. Ayat Tuhan, orang mutmainnah ni dia rasa Allah Ta'ala ada. Orang mutmainnah ini bila diuji dengan nikmat, dia bertambah rasa syukur dia, bertambah taat. Itu orang tenang. Bukan dapat nikmat makin belagak, dapat nikmat makin sombong, dapat nikmat rasa orang lain kecil. Itu kita tak tenang. Itu kita tak tenang, tak stabil. Ada orang pula diuji dengan dosa, diuji dengan maksiat. Dosa diuji, maksiat diuji, terus berasa nak buat dosa dengan maksiat. Dia tak tenang. Ada orang diuji dengan dosa datang depan mata, maksiat datang depan mata, dia tenang, dia tak ada rasa apa. Itu ujian Allah. Ini orang tenang. Kita tak boleh, tuan. Kita kalau amoy lalu Allah, amoy pula pakai skirt pendek pula. Nah, pakai skirt pendek, pakai baju ketat, pakai pula singlet je. Nah, tak boleh. Kelang kabut habis. Nah, nampak? Sebab kita tak tenang. Orang hak dapat mutmainnah ni tuan-tuan, marilah ujian apa pun, dia relax, dia tenang, dia nampak Allah. Allah ini Allah nak uji aku untuk Allah naikkan darjat aku. Kita tak fikir ke situ. Kita bila diuji selalu lupa kita diuji. Itu masalah kita. Kita diuji selalu terlupa kita diuji. Dia macam cerita apa? 3 Abdul. 3 Abdul, apa beza Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub? Apa beza? Abdul Wahub dia boleh hadapi semua ujian yang datang oleh daripada siapa? Siapa nama dia? Sadiq Segaraga. Di dalam tu semua nama sedap-sedap. Sadiq Segaraga, Sulaiman Akhlaqan, kan? Husin Lempoyang. Ya, 3 Abdul tu nama dia memang syok-syok ah. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Yang paling best tu Husin Lempoyang. Wow. Kan? Jual orang lagi kaya daripada jual unta. Sadiq Segaraga, dia ni ibarat ujian. Abdul Wahab kalah, Abdul Wahid dia tak boleh fikir, dia tak teringat bahawa yang tak bagi makan itu adalah ujian untuk dia dijual. Maka yang berjaya menghadapinya Abdul Wahab. Abdul Wahab pula pergi test pula
Sadik Segaraga. Sadik Segaraga pula lupa bahawa dia juga sedang diuji. Cerita P.Ramlee ni tuan-tuan, semuanya dia sedang memberi sesuatu. Dia suruh kita fikir. Begitulah kehidupan dunia. Ramai orang gagal dengan ujian. Allahu Rabbi, ya Allah. Dengan jawatan je tuan-tuan. Sanggup kelang kabut. Kita tak katalah macam mana tu soal jatuh tak jatuh talak itu kita serah kepada mahkamah. Mahkamah syariah. Kita tak kata apa. Kita tak nak komen apa. Tapi fikir logik akal Allah 2-3 tahun lagi kalau dia sabar sekejap. 2-3 tahun kalau sabar sekejap, tak apalah awak duduk diam dulu. Lepas dah habis apa tempoh apa sebagai ahli yang berhormat apa semua. Awak nak pergi mana? Pergilah. Awak dah tak terikat dah dengan bai'ah, tak terikat. Dengan taklid sudah tidak terikat. Dengan sumpah tak terikat. Kenapa pilih yang saya cakap di awal tadi? Jalan yang sementara. 2 tahun, 3 tahun. Agak-agak Najib umum pilihan raya bila? Ada 3 tahun lagi. 2 tahun ada lagi? Tak sampai. Dah. Sabar sekejap. Benda tu hanya berkuat kuasa sampai habis tempoh saja. Kita tak kisah lawan nak pergi tu gilah, kita pun tak marah. Lapang dada dah awak tak nak. Dah tak nak dah duduk dalam pah ni apa semua. Terpulang awak nak pergi mana pun sabar sekejap. Kalau tak buat apa ulama susun benda lah tu. Buat apa susun bai'ah, buat apa susun sumpah apa tu semua sekali. Ini kata benda yang hilang panduan tuan-tuan. Hilang panduan daripada Allah Ta'ala. Allahu Rabbi. Yang talak 3 tu memang digazetkan lah. Memang itu apa namakan. Tapi maknanya kenapa tidak sabar sekejap? Sabarlah. Kalaulah sebelum tu kita berpeluang jumpa, sabar sekejap. Awak tak apa nak pergilah. Tapi tunggu sekejap. Jangan kelang kabutkan kehidupan. Kelang kabutkan dengan hidup dengan hukum hakam apa semua sekali ni. Sebab benda yang sementara. Bukannya kata selama-lamanya. 2 tahun, 3 tahun. Allah, setahun. Sekarang dah bulan 9 dah tuan-tuan. Sekarang dah bulan 9 dah. Sekarang ni tak lama lagi orang nak pergi haji dah. Lepas haji, apa? Memanglah raya haji. Dah lepas haji apa? Muharram sambut pula. Tuan-tuan pembuat hari sambut Muharram. Safar, Muharram, Safar, Rabiul. Buat pula Maulidur Rasul. Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. Dah cakap pasal puasa pula. Sekejap. Alangkah indahnya kalau dia boleh jadi seorang yang sabar. Maka kalau dia tak puas hati pada satu-satu, sabar sekejap. Letakkan diri muhasabah dengan Allah. Boleh jadi aku silap, boleh jadi aku betul. Ini kata tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tak tenang. Orang tenang, ayat Tuhan nafsul mutmainnah, dia boleh hadapi apa saja ujian dengan tenang. Orang macam ni, Nabi kata Allah, malaikat akan seru pada dia, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Keluarlah kamu kepada ampunan Allah dan juga keredaannya. Keluarlah kamu daripada keampunan Allah dan juga keredaannya. Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hebatnya orang mukmin dipanggil ruhnya dalam keadaan diseru keluar dengan keampunan Allah dan keredaan. Inilah matlamat yang kita nak. Hidup kita ni tuan-tuan, semua tidak ada erti melainkan kita dapat 2 ni. Allah ampun kita, Allah redha kita. Hak malaikat sebut ni hak paling utama sekali. Yang lain-lain semua tak ada erti. Kita harta, duit, kaya macam mana, kalau Allah tak ampun kita, hancur kita. Kita ni hebat, terkenal macam mana, hebat kepimpinan, tapi Allah tak redha, tak ada erti lah. Ayat ni yang orang selalu tak nampak. Keampunan dan keredaan Allah. Keredaan Allah dan keampunan Allah. Hari ni kalau orang cakap macam ni, orang ni dilihat orang yang bodoh. Orang ni orang jumud. Orang ni orang hak tak cerdik. Orang ni orang hak melihat ke belakang. Sebab dia tak nampak. Dia tak kenal apa itu ampunan Allah. Dan dia tak pernah rasa apa itu Allah redha. Dia hanya tahu keredaan Allah. Tapi dia tak rasa betapa tenangnya kalau Allah Ta'ala redha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah.
And qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun kata apa? Fatasilu wa takhruju kama tasilul qutratu minas siqa. Maka keluarlah rohnya sebagaimana keluarnya qutratu minas siqa, air daripada kendi. Macam lancarnya roh dia keluar macam ni, macam tuang air ni. Macam mudah je ya Allah. Fayakhuzunaha, malaikat pun terima dia. Fala yad'unaha fi kafi tarfat ainin hatta yakhuzuha fi zalikal kafan wal hunud. Maka dibawa terus masuk dalam kain kapan syurga tadi, wangian syurga. Fayakhruju minha qattaybi nafhati misk wujidat ala wajhil ard. Maka waktu tu semerbak bau wanginya ke seluruh pesuk bumi. Roh orang beriman keluar ni, dia macam benda wangi kita buka, keluar tak? Keluar ni semua bak bau. Macam itulah roh orang beriman bila keluar, Nabi SAW kata, maka keluarlah bau wangian nafhat misk wujidat ala wajhil ard. Bukan bau di Malaysia saja, di seluruh pelosok bumi keluarnya bau wangi daripada roh orang beriman tadi. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal mala'il illa minal mala'ikah illa qalu. Maka setiap malaikat yang lalu tu, ya bawa tadi malaikat maut bawa, tapi setiap malaikat lain-lain yang lalu nak turun naik ke langit ni, tak ada satu malaikat pun illa qalu ma hazihi ruhut tayyibah. Ni roh siapa wangi ni? Ma hazihi ruhut tayyibah. Ni roh siapa wangi sangat? Kita kalau bau wangi, ni bau apa ni? Sedap ni. Kita perasan, malaikat pun ma hazihi ruhut tayyibah. Ni roh siapa yang bagus sangat ni? Fayaquluna ruhu fulan bin fulan. Inilah roh fulan bin fulan. Tuan-tuan, bila malaikat cakap macam ni, boleh jadi orang yang malaikat cakap ni, manusia semua kutuk hina dia. Boleh jadi. Dan boleh jadi orang hak manusia puji, angkat apa semua tu, yang sebaliknya berlaku. Itu tuan-tuan, kadang-kadang kita sedih bila tengok sahabat-sahabat, kawan-kawan tuan-tuan yang pergi. Yang pergi meninggalkan landasan yang benar, landasan yang betul. Tapi kita doalah tuan-tuan, doa supaya Allah bagi hidayah pada mereka. Orang beriman, pendakwah yang baik tuan-tuan, dia takkan buang, tapi dia doakan supaya dia patah balik. Kita tak nak tengok kehidupan mereka kusut, tak nak. Kita tak nak tengok kehidupan mereka keluarga bercerai-berai, tak nak. Kalau boleh kita nak biar keadaan jadi elok-elok belaka. Kalau ada betul lah jalan, kalaulah betul ada ruang jalan yang boleh diputuskan bahawa kes-kes mereka tu tak jatuh talak dan sebagainya, alhamdulillah. Bukan maknanya kita nak keluarga, tak, cuma hukum tetap hukum. Tapi yang kita nak semua baik-baik. Kalaulah ada fatwa ataupun ada ruang yang kata kes macam ni begini, kita jadi seronok lah, alhamdulillah. Tapi kita kena ingatlah, kuasa hak berautoriti ni adalah kuasa mahkamah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini yang dikatakan roh yang baik ni, semerbak bau dia, bau sampai ke seluruh wujidat ala wajhil ard. Malaikat pun puji, ini roh siapa ni, bagusnya cantiknya rohnya. Thumma yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftihuna laha. Okey, sebelum tu fayaquluna ruhu fulan bin fulan bi ahsani asma'i. Maka malaikat akan panggil dia dengan panggilan yang begitu memuliakan. Orang mulia atas muka dunia, depan tu ada yang amat berhormat, yang berhormat berbahagia, Datuk Seri, Tan Sri, Datuk Seri. Itu nama yang memuliakan. Nak memuliakan orang. Orang tu kalau ada doktor, kita panggil doktor. Kalau tak ada pun sekurang-kurangnya kita panggil encik. Ada? Nak muliakan dia. Samalah. Malaikat pun nak dengan sebaik-baik panggilan. Thumma yantahu biha ila sama'id dunya. Maka dia pun sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna laha. Dibukakan pintu langit. Fayuftahu lahum fayastakbiluha. Maka dibukakan pintu langit.
disambutnya wa yushayyuha min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha hatta yantahu biha ila sama'is sabi'ah, naik sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu ta'ala, Allah pun berfirman kepada dia, uktubu kitabahu fi illiyin, tuliskan dan bukunya, nama je di kitab illiyin. Tempatkan dia di ke illiyin. Illiyin ni tempat ahli-ahli syurga. Kan? Macam holding room. Kan? Letakkan dia dalam illiyin. Wa aiduhu ilal ard. Lalu dipulangkan dia ke bumi. Minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Ni Allah kata, firman Allah, tapi dalam surah Taha pun ada ayat ni. Minha khalaqnahum wa minha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Ni ayat tu cari dalam surah Taha. Ayat ni sangat bagus kalau tuan-tuan berhadapan dengan sesuatu yang mengamuk. Orang mengamuk, anjing mengamuk. Minha khalaqnahum wa minha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Ataupun tuan-tuan nak pergi menghadap orang yang paling garang atas muka dunia, baca ayat ni. Daripada tanah kami ciptakan. Wa minha nu'iduhum, kepada tanah mereka akan dipulangkan. Wa minha nukhrijuhum taratan ukhra, daripada tanah esok kami akan keluar balik semula dia orang. Ini ayat. Mana orang tu hebat macam mana, jarang macam mana, dia asal daripada tanah. Tanah. Orang besar agung macam mana pun, tinggi macam mana pangkat, dia tu adalah tanah. Itu maksud dia. Baca 2-3 kali, embuh kat muka dia. Kalau dia tak lempang tuan-tuan balik, jumpa anjing garang, baca. Kalau dan baca, tak pun dia gigit tuan-tuan dulu. Jadi ayat ni. Jadi ayat ni Allah kata dia daripada tanah, maka dia akan balik pada fatu'adur ruhu fi jasadi, maka dibalikkan rohnya ke jasad dia. Wa ya'tihi malakan. Saya nak habiskan sikit lagi. Maka datanglah malaikat, fayaqulani marrabbuka, malaikat akan tanya dia, siapa Tuhan kamu? Fayaqulu rabbi Allah, Allah Tuhanku. Fayaqulani wama dinuka, apa agamamu, peganganmu? Fayaqulu dinil Islam. Fayaqulani lahu ma taqulu fi hadzal rajul allazi bu'isa fikum, apa pandangan kamu tentang lelaki ini? Ada riwayat kata waktu tu akan tergambar wajah Rasulullah. Ada riwayat kata tak ada dah, bila sebut rajul tahu dah. Allazi bu'isa fikum fayaqulullah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wama ilmuka, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtuh. Tengok tuan-tuan, dia kata pegangan aku, ilmu aku, qara'tu, aku baca Quran, aku beriman pada dia, dan aku membenarkan dia. 3 tuan-tuan. Baca, beriman, benarkan. Maknanya perjuangkan. Bukan sekadar baca tapi tak beriman. Ramai orang baca Quran tapi tak percaya dengan Quran. Dia tahu Quran tapi tak percaya. Beza. Sebab tu beriman ni orang selalu terjemah apa? Percaya. Kan? Percaya ni tak berapa tepat lagi. Dia rasa, dia beriman tu, dia yakin. Aman tu yakin dengan Quran. Dan wasaddaqtuh, dia membesar, memperjuangkan Quran. Ada orang pula baca Quran, dia beriman tapi dia duduk diam, dia tak terlibat dengan perjuangan Islam. Yang paling cemerlang 3. Baca, beriman, wasaddaqtuh, dia membenarkan, maknanya dia memperjuangkan Quran tersebut. Fayunadi munadin sadaqa abdi, maka dengarlah suatu suara yang berkata, benar hambaku. Fafrushu lahu firasham minal jannah, bentangkan untuk dia firash, bentangan syurga. Wow, tuan-tuan, macam orang VVIP disambut. Orang VIP dia ada kapet dia. Jalan atas kapet, dia tak boleh jalan luar, mesti jalan atas kapet. Fafrushu lahu firasham minal jannah wa albisuhu libasan minal jannah. Dia kena pakaikan dia pakaian syurga. Tak masuk lagi syurga. Orang nak ambil anugerah konvo, kena pakai baju konvo. Tak? Orang nak pergi ambil anugerah datuk, dia kena tempah baju, pakai pakaian khas. Ahli parlimen kena pakai baju ahli parlimen.
Ahli syurga akan dipakaikan wa albasuhu libasan minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan untuk dia pintu syurga. Allah perintahkan buka pintu syurga untuk dia. Fayatiyahu min rihiha. Maka ni kadang-kadang kita tuan-tuan tempat tak ada aircon, bila kita buka saja pintu tu aircon sejuk tu mari, ya tak? Wangi tu mari. Kalau bilik tu wangi, bau wangi tu keluar macam ni. Fayatiyahu min rihiha wa tibbiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Maka keluarlah rasa sejuk, rasa wangi, kan? Maka kuburnya jadi luas. Wa yufsahu lahu fi qabri madda basarih. Kubur tadi dia sempit, makin luar. Saya membayangkan begitu. Teknologi Allah Ta'ala. Nah. Dah teknologi kita pun boleh gerak. Teknologi Allah berluah. Seluah-luah madda basari. Mata seluah mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Tiba-tiba tuan-tuan ni suspend. Tiba-tiba marilah satu orang laki-laki hasanul wajhi. Wajahnya sangat cantik. Wajahnya sangat handsome. Tibur rih. Bau yang sangat wangi, harum yang teramat sangat. Fayaqulu lahu. Bila dia mari datang jumpa, kita pun tanya dia. Itulah fayaqulu, dia pun cakap pada kita, abshir billadzi yasurruka hadzal yaum allazi kunta tu'adu bi. Dia cakap kat kita. Dia kata, abshir, seronoklah kamu billadzi yasurruka hadzal yaum. Senang betul lah kamu mati. Oh, senangnya mati, ya Allah. Saya ada seorang sahabat baru ni lepas raya. Lepas hari raya tu, tengah-tengah Syawal, isteri dia meninggal. Pukul 9 pergi open house lagi, tuan-tuan. 9 malam open house lagi. Balik open house tu bergurau lah, apalah gitu, begini-begini. Tapi dia memang ada sakit, darah tinggi, jantung semua ada. Tapi pukul 9 tu pergi open house, dia balik daripada semayang, isteri dia dah balik, lepas tu bergurau. Dia cerita kat saya, bergurau dengan anak isteri apa semua ni. Pukul 11 dia kata abang berasa macam tak sedap badan. Pukul 11 tu dia kata macam tak sedap badan. Dia kata awak pergi rehat lah. Dia pergi rehat. Dia panggil abang ni, macam payah nak menapah lah. Dia kata ya ke payah. Dia pun pergi ketuk. Dia kata dah lah bang, tak apa. Selalu dia kata, ustaz, isteri saya ni ustaz, kalaulah dia sakit, saya tak pergi pegang dia, marah dia. Tapi hari tu saya nak pegang dia, kata tak payah. Lepas tu dah pukul 11 gitu tu, dia duduk rasa tak boleh napah tu. Dah payah nak napah, orang nak telefon ambulans, dia pun kata tak payah. Ambulans semua rasa nak mati dah ni. Saya minta maaf lah abang, minta maaf. Dengan anak-anak ni depan, minta macam tu je. Dia kata awak tak payah cakap mengarut, dia minta maaf tak payah. Kalau ucap la ilaha illallah. Ya, anak tu pun, bapak ni pun keluar masuk, pergi panggil ambulans apa semua sekali. Anak ni dia kata, anak saya ni, mak saya ni, isteri saya ni, dia kata ustaz, sebelum mati sempat baca Fatihah, sempat baca selawat, sempat minta maaf tu tadi, semua dah minta maaf lah. Sempat akhir sekali la ilaha illallah Allahu Rabbi. Dia kata macam tak percaya ustaz, tahu-tahu dah tak ada dah. Nak kata sedih pun macam tak apa-apa sedih. Dia memang tak sedih lah pasal dia nak menikah lagi. Tapi taklah sedih jugalah. Tapi nak kata apa tuan-tuan? Benda tu macam mudah. Ya Allah mudahlah, ya Allah. Dia kata ustaz, mudah sangat. Dia ni memang baik ustaz, bagus dia ni isteri yang baik. Tapi saya nak kata apa? Allah bagi dia nikmat. Dan itulah yang dia selalu sebut kat saya ustaz. Nak mati mudah, memang mudah sungguh. Tak ada kata sakit, tak ada kata menyusahkan orang nak kena usung, orang tak ada. Siap dan minta maaf lagi. Seolah-olah macam nak pergi mana je. Mati tuan-tuan. Ini yang kata, dia kata, abshir billazi yasurruka hadza. Seronoklah kamu mudahnya kamu mati hari ni Senang sangatlah mati, lepas tu roh pergi naik ke langit, turun balik, boleh jawab soalan dengan mudah. Seronok kamu, senang. Allazi kunta tu'adu bih, dengan sesuatu yang dijanjikan padanya. Fayaqul, maka kita pun kata, man anta? Ni siapa? Kita pun jawab, ni siapa? Tak pernah tengok. Malaikat bukan macam ni.
Ni awak ni macam lebih kurang macam saya. Awak ni siapa? Kita tanya. Fayaqul, dia pun jawab, ana amaluka salih. Akulah amalan-amalanmu yang salih. Hari ni aku akan temankan kamu. Anak tak ikut, bini tak ikut, suami tak ikut, kawan baik tak ikut. Siapa ikut kita? Siapa teman kita dalam kubur? Ana amaluka salih. Aku amalmu yang salih. Fayaqul, kita bila dengar kata dia ni amal yang salih, Rabbi aqimis sa'ah hatta arja'a ila ahli wa khadami. Ya Tuhan, cepatkanlah waktu sehingga aku boleh balik pada ahli keluargaku dan orang-orang yang bersama dengan aku. Maknanya cepatlah pergi ke syurga. Tak sabar nak berjumpa dalam syurga. Oh indahnya jika hidup kita bersama, hidup bergembira di dunia. Kan? Indah. Hidup kita boleh hidup bersama di dunia. Lagi indahnya jika kita dapat bersama, hidup selalu gembira di akhirat sana. Kita kalau berkumpul ahli keluarga, anak, isteri, suami, berkumpul raya, seronok kan? Seronok. Semua balik kampung. Tapi kalau perkumpulan kita itu juga dalam syurga. Tengok alung ada, tengok angah ada, tengok uda ada, tengok usu ada, tengok semua ada. Semua berkumpul. Allah, alhamdulillah, seronoknya. Semua keluarga kita selamat. Selamat. Menantu semua selamat. Selamat. Oh, seronoknya tuan-tuan. Yang tak seronok ni macam mana? Anak kata, alamak, alang mana alang? Entah. Kantoi, tak masuk syurga? Tak. Sudah. Dia dulu bukan Tok Imam ke? Betul lah Tok Imam, tapi rasuah. Contohlah. Habis itu mana lagi ni menantu kita mana? Entahlah menantu kita tu, aku dah sebut dah dulu, sangkut. Nampak tuan-tuan? Itu yang kita tak nak. Seronok berkumpul di dunia, seronok lagi kalau kita boleh berkumpul di hari akhirat. Wa innal abdal kafira, manakala hamba yang kafir. To be continued. Hadis ni panjang lagi tuan-tuan. Ni tadi dia baru cerita hamba yang beriman. Macam mana pula kronologi hamba kafir? Tadi kronologi orang beriman, mati kan? Malaikat datang, cabut nyawa, mati apa semua, itu beriman. Kafir macam mana? Kita jumpa bulan depan. Panjang umur, murah rezeki. Silap-silap tak ada cerita, saya pergi dulu. Tak tahu ceritalah. Wallahu ta'ala ala. Ini berapa bulan? Ini berapa bulan? 6 9. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ada bawa satu buku. Buku ni bagus sangat. Apa orang kata goreng pisang panah. Panah lagi. Saya ingat boleh jadi saya di antara orang yang terawal dapat buku ni. Saya nak ijazahkan pada tuan-tuan, buku ni dia adalah amalan. Doa dan amalan tokoh ulama Kedah dan Fatani. Ni hebat ni. Tok Guru ada 14 amalan Tok Guru dalam kitab ni. Tok Guru, antara Tok Guru yang paling hebat, Tok Guru Haji Saleh Si. Oh, Tok Guru Haji Saleh ni di antara Tok Guru yang hebat yang masih hidup tuan-tuan di Malaysia. Tok Guru Haji Saleh ni antara Tok Guru yang pernah jumpa Nabi Khidir. Nabi Khidir ni, nanti satu hari nanti kita cerita. Dia ada dua pandangan. Nabi Isa kita yakin masih hidup. Nabi Khidir ni ada pandangan ulama yang kata Nabi Khidir juga masih hidup. Antara insan yang pernah jumpa Nabi ni, Tok Guru Haji Saleh Si. Orang yang sangat alim, orang yang sangat beriman, orang yang sangat hebat ilmu dia. Adalah Tok Guru Haji Awang Lanai, Tok Guru Pak Sumit Bukit Tembaga. Itu yang dalam banyak-banyak Tok Guru ni yang saya kerap ziarah, Tok Guru Pak Sumit. Saya kalau pergi Kedah, mesti saya akan pergi ziarah dia dekat Bukit Tembaga. Jadi dia ada bagi amalan. Dengan saya pun dia ada bagi amalan yang tak ada dalam buku ni. Dia ada bagi amalan macam mana
kalau barang hilang. Doa kalau barang hilang, letak kat kepala, dia ada satu doa. Tapi saya tak hafal lagi doa tu. Kan? Pak Sumit. Jadi, dan doa amalan ulama Fatani. Ada 7 ulama Fatani, 7 ulama. Maknanya Kedah dengan Fatani. Jadi, mereka ni tuan-tuan, daripada HESA, Hal Ehwal Sekolah Agama Kedah. Mereka ni nak bina bangunan sekolah, komplek, yang berharga 1 juta. Jadi dia nak cari dana. Salah satu cara, dia pergi cari ulama tutup guru ni, dia pergi jumpa, pergi minta amalan, dia salin, minta izin, minta ijazah, bawa masuk dalam buku ni, dikumpulkan, dibukukan dan dijual untuk dana 1 juta lebih tu. Allahu Rabbi. Ada 14 amalan tok guru yang diijazahkan. Apalah sangat kalau kita boleh beli. Satu, bantu untuk dia bina sekolah. Yang kedua, kita pula dapat amalan. Amalan pula diijazahkan. Jadi dalam ni macam-macam tuan-tuan amalan yang tuan-tuan boleh dapatkan dalam ni. Umpamanya amalan menghindari daripada gangguan, amalan penunduk. Tapi tuan-tuan jangan salah guna. Amalan ulama ni bukan untuk disalah guna. Tuan-tuan nak tackle awek tu. Yelah, kalau betul-betul berkenaan orang beri, itu lain cerita. Tapi bukan dengan tujuan-tujuan hak tak elok. Bebas daripada hutang, pagar diri, doa mohon hidayah, doa keselamatan, doa cerah mata, doa barang hilang, doa mendamaikan hubungan suami isteri, baca Fatihah bila pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian baca doa ini, Allahumma ja'a bainana, nama suami, wa baina, nama isteri, kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya zal jalali wal ikram. Kemudian sambung lagi satu surah. Macam-macam amalan. Jadi tuan-tuan, siapa yang dia siap dengan gambar lah. Gambar tutup guru semua ada. Bukti dia orang pergi minta apa semua ada dalam ni. Jadi siapa-siapa berasa nak memilikinya, jadi saya akan ijazahkan pada tuan-tuan. Tuan-tuan cuma jawab qabiltu. Saya terima. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad wa ala ali Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahabati wa tabi'in wa tabi' tabi'in bisanin ila yaumiddin wa an walidina wa khususan, khasnya kepada Fatihah ini ditujukan pada Tuan Guru Haji Saleh Sik, Tuan Guru Haji Awang Lanai, Tuan Guru Haji Abdullah Lebay Samah, Tuan Guru Haji Yusuf Tobia, Tuan Guru Pak Sumit Bukit Tembaga, Tuan Guru Haji Rafi'i Caruk Salang, Tuan Guru Pak Supa Kubang Rotan, Tuan Guru Baba Il Sepanjang, Tuan Guru Baba Makmawi, Tuan Guru Baba Dail Bandang Badam, Tuan Guru Baba Yusuf Abdul Qadir, Tuan Guru Baba Sin Pohon Leban, Tuan Guru Baba Lah Rimau Jemur, Tuan Guru Baba Lah Sarah Syainillah lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ajastukum kama ajazani syekhi Ustaz Hanif Ghazali, kama ajazani syekhi Ustaz Hanif Ghazali. Jawab qabiltu. Wallahu musta'an. Aqulu qali hadza nastaghfirullah li wa lakum. Jadi siapa yang nak beli buku ni, tuan-tuan dah dapat ijazah, tuan-tuan dah beli amal dengan izin, dan harganya RM20. Satu buku ni RM20. Tuan-tuan boleh dapatkan di kereta. Yang lain macam biasa, air zam-zam, siapa berminat satu tong 130.
Kemudian ada minyak angin, kan? Satu botol dah naik harga minyak angin Satu botol RM12, siapa beli 5, 50. Kan? Beli 5 botol RM50. 11 botol RM12 kan, minyak angin. Kemudian bam lada hitam sama semua. Lada hitam RM10, bam serai wangi RM6. Madu tuan-tuan boleh dapatkan di kereta. Saya minta ampun, minta maaf jika terkasar bahasa. Aku qali hadza nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din. وعلمنا التأويل والحمل الملائكة المقربين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, kasih mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka kasih dan sayang kami waktu kami kecil. Ya Allah, selesaikan segala masalah-masalah kami. Ya Allah, leraikan segala kebuntuan kami. Ya Allah, kabulkan segala doa dan hajat-hajat kami. Ya Allah, ya Rahman, mudahkan segala urusan kami. Wassallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir.